Apa yang anda tahu tentang skinhead mungkin hanyalah apa yang media mahu anda percaya, ganas, samseng, rasis. Tapi benarkah begitu? Sebenarnya, budaya skinhead bukanlah lahir daripada kebencian. Ia lahir daripada muzik, kelas pekerja, dan semangat solidariti. Namun seperti biasa, apabila politik mula campur tangan, budaya yang asalnya penuh semangat persaudaraan berubah menjadi simbol ketakutan. Dan inilah kisah gelap yang ramai tak berani bongkar. Sebelum kita mula menyelam ke dalam sejarah gelap yang jarang dibongkar ini, pastikan anda tekan butang subscribe. Sokongan anda beri semangat untuk kami teruskan buat video menarik. Amaran serius video ini mengandungi unsur sejarah, ideologi ekstrim, serta perbincangan tentang pergerakan politik yang mungkin tidak sesuai untuk penonton bawah 18 tahun. Jika anda mudah terpengaruh atau belum cukup matang untuk menapis kandungan dengan bijak, sila berhenti sekarang. Tapi kalau anda bersedia, mari kita bongkar kebenaran di sebalik budaya yang disalaherti ini. Ini bukan sekadar budaya, ini adalah peperangan identiti, pemberontakan sosial, dan sejarah yang cuba disembunyikan. Kita kembali ke Britain, hujung tahun 1960-an. Negara ini sedang berubah, dan bukan semua orang gembira dengannya. Golongan kelas pekerja, anak-anak muda yang membesar dalam suasana pasca perang, mula rasa terpinggir. Hidup mereka keras. Pekerjaan kilang, gaji kecil, perumahan sempit. Tapi mereka ada satu benda yang beri makna dalam hidup, muzik. Reggae dan ska, muzik dari komuniti imigran Caribbean yang dibawa masuk selepas Perang Dunia Kedua, menjadi suara latar hidup anak-anak muda ini. Inilah generasi pertama skinhead. Mereka bukan rasis, malah ramai yang rapat dengan komuniti kulit hitam. Penampilan mereka jelas, rambut dipotong pendek. Bukan sebab gaya, tapi sebab praktikal. Rambut panjang menyusahkan bila kerja kilang. But Doc Martens, seluar jeans ketat, baju polo dan braces, semua ini simbol kelas pekerja. Skinhead asal bukan perkauman. Ia tentang identiti kelas. Mereka anti-elit, anti-bangsawan. Mereka tak peduli politik, belum lagi. Tapi bila ekonomi runtuh, segalanya mula berubah. Kemarahan anak muda mula membuak. Politik masuk ke jalanan. Dan budak-budak skinhead, mereka jadi sasaran mudah untuk manipulasi. Masuk era 80-an, kumpulan ekstrim kanan seperti National Front mula rekrut skinhead. Guna mereka sebagai barisan hadapan dalam propaganda perkauman. Di sinilah budaya skinhead mula berpecah dua. Satu, kekal setia kepada asal-usul muzik dan solidariti kelas pekerja. Satu lagi terjerumus ke dalam ideologi kebencian. Dua dunia, satu nama. Tapi identiti yang kini bercanggah. Bagaimana sebuah budaya muzik boleh berubah menjadi alat politik? Dan kenapa imej skinhead masih ditakuti hingga hari ini, walaupun ramai yang masih pegang kepada nilai asalnya? Bab 2, penghijrahan, perpecahan, dan kelahiran Sharp. Tahun 1970-an menyaksikan kelahiran semula budaya skinhead. Kali ini dikenali sebagai two-tone skinheads. Di tengah ketegangan perkauman di Britain, muncul satu gerakan muzik dan budaya yang menyatukan pemuda kulit putih dan kulit hitam melalui ska, reggae, dan new wave. Two-tone bukan hanya genre muzik. Ia satu mesej. Label rakaman seperti Duatone Records dengan kumpulan seperti The Specials dan The Selector membawa semangat anti-perkauman, anti-sistem dan perpaduan kelas pekerja. It doesn't matter if you're black or white. If you're a rude boy, you're one of us.
Itu antara falsafah tak rasmi mereka. Namun, ketika semangat perpaduan ini sedang membara, bayang-bayang gelap mula menjelma. Pada hujung 70-an dan awal 80-an, parti pelampau kanan seperti National Front mula menyusup masuk ke dalam subculture skinhead. Mereka cuba mencuri identiti ini, menjadikannya simbol nasionalisme putih dan kebencian kaum. Ramai skinhead yang asal, termasuk yang berketurunan Afro-Caribbean, menentang keras pencemaran budaya ini. Maka lahirlah kumpulan seperti SHARP, Skinheads Against Racial Prejudice, dan RASH, Red and Anarchist Skinheads. SHARP membawa mesej jelas. Kami adalah skinhead asal, bukan fasis, bukan rasis. Kami lawan kamu. Budaya skinhead akhirnya tersebar ke seluruh dunia, dari jalanan Tokyo ke kelab bawah tanah di Sao Paulo. Ada yang kekal dengan gaya asal working class. Ada yang fokus pada music punk dan oi. Ada juga yang lebih ke arah gerakan politik. Tetapi, dari satu negara ke satu negara, satu soalan tetap berulang. Adakah skinhead itu satu budaya atau satu ideologi? Hari ini, budaya skinhead kekal rumit dan penuh kontras. Ia boleh menjadi lambang perpaduan atau kebencian, boleh menjadi semangat kelas pekerja atau slogan pelampau. Semua bergantung pada siapa yang memakainya dan kenapa. Budaya skinhead bukan sekadar kepala botak dan kasut tinggi. Ia adalah cerita tentang muzik, kelas, perlawanan, dan identiti. Ia adalah cermin kepada masyarakat dan pertarungan untuk menentukan siapa yang layak menyandang warisannya. Dan seperti semua cerita yang rumit, ia belum tamat. Skinhead, lebih dari stereotip, lebih dari propaganda, ia adalah sejarah. Kalau anda suka kisah seperti ini, tekan butang suka dan langgan. Kita akan kupas lagi budaya jalanan dari lensa sejarah yang sebenar.